Saya Natasha Alia binti Muhammad Atta bernama matrik 10061 akan membentangkan pengenalan. Tajuk kajian kami ialah penggunaan teori retorik Aristotle dalam teks ucapan YAB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, sempena Majlis Perasmian Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Selangor dan teks ucapan YAB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, sempena Himpunan Aspirasi Madani Akrab Perkhidmatan Awam bersama YAB Perdana Menteri. Tujuan kajian untuk menilai bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengaruhi dan menyaksikan audiens. Analisis ini akan memberikan pandangan tentang strategi komunikasi. Seterusnya adalah sorotan kajian. Menurut kajian oleh Zunaidi dan Alas 2023 bertajuk Penggunaan Retorik dalam Pengucapan Ahli Parlimen Malaysia Syed Saddiq semasa Pilihan Raya Umum PRU Malaysia ke-15, Syed Saddiq Abdul Rahman menggunakan 3 teknik retorik utama dalam pengucapannya sebagai ahli Parlimen MUA, iaitu pendedahan, penghujahan dan penerangan. Tujuan penggunaan teknik-teknik ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dengan memberikan konteks, memperkukuhkan hujah dan mencipta gambaran mental yang jelas. Teknik-teknik ini menjadikan pengucapan Syed Saddiq lebih efektif dan mampu menarik minat serta keyakinan pendengar. Menurut kajian Zamri dan Aini 2023 pula, bertajuk retorik dalam dakwah Nik Abdul Aziz Nikmat, 3 elemen retorik utama digunakan dalam pengucapan dakwah Nik Abdul Aziz, iaitu etos, patos dan logos. 3 elemen retorik ini mempunyai kesan besar terhadap usaha dakwah. Teknik ini boleh dipelajari dan digunakan untuk meningkatkan penerimaan halayak. Menurut kajian Putri Moharman dan Masyuri 2024 bertajuk Persuasive Through Ethos, Logos and Pathos in BTS Speech at the White House. BTS menggunakan elemen retorik ethos, logos dan pathos dalam ucapan mereka di White House untuk membincangkan isu perkauman terhadap masyarakat di Asia di Amerika. Komunikasi ketiga-tiga elemen retorik ini menjadikan mesej anti perkauman BTS lebih berkesan dan menunjukkan kepentingan menyesuaikan mesej dengan audiens serta platform dalam pengucapan awam. Objektif kajian kami terbahagi kepada 2. 1. Mengenal pasti penggunaan teori retorik Aristotle dalam teks ucapan YAB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, sempena Majlis Perasmian Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Selangor dan teks ucapan YAB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, sempena Himpunan Aspirasi Madani Akrab Perkhidmatan Awam bersama YAB Perdana Menteri. Yang kedua, menghuraikan penggunaan teori retorik Aristotle berdasarkan 3 elemen retorik iaitu ethos, pathos dan logos. Seterusnya ialah teori retorik Aristotle. Menurut Cardiesi dan Avocat 2010, teori retorik Aristotle memberikan garis panduan menyeluruh tentang cara bercakap dan bertindak dengan cara yang berkesan. Menurut Aristotle, retorik terdiri daripada 3 bahagian utama yang berfungsi untuk menyaksikan pendengar iaitu ethos, pathos dan logos. Ethos merupakan keberkesanan ucapan bergantung kepada kredibiliti penceramah seperti seorang doktor yang dipercayai dalam topik kesihatan kerana kepakaran dan pengalamannya. Pathos pula merangsang emosi pendengar melalui cara bercakap yang menyentuh perasaan dan menyesuaikan ucapan berdasarkan maklum balas penonton. Logos pula merujuk kepada penyampaian hujah yang logik dan masuk akal melalui struktur ucapan dan bukti logik termasuk induksi dan deduksi. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah rujukan internet. Kedua-dua artikel yang dikaji tersebut diakses daripada beberapa laman sesawang bagi mengenal pasti 3 teori retorik Aristotle iaitu ethos, pathos dan logos. Teks pertama yang dikaji merupakan teks ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sempena Majlis Perasmian Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Selangor pada 18 Julai 2023 di Meskin Wonderland Bagan Sekinchan, Selangor. Teks ini mengandungi 24 halaman muka surat yang menjelaskan tentang bantuan-bantuan yang telah diberikan kerajaan kepada kegiatan pertanian di kawasan bandar dan luar bandar. Teknik retorik digunakan untuk memberi pendedahan kepada rakyat tentang kemajuan yang dapat ditingkatkan melalui bantuan agro madani tersebut.
Teks kedua merupakan teks ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim juga, sempena Himpunan Aspirasi Madani Akrab Perkhidmatan Awam bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 14 Jun 2024 di Dewan Plenari PICC Putrajaya. Sebanyak 27 halaman muka surat teks ini yang mengulaskan tentang penjelasan kenaikan gaji kepada rakyat, sistem pertukaran tenaga pengajar dengan negara luar, serta perkongsian tenaga dengan negara luar bagi meningkatkan ekonomi negara. Elemen etos, patos, dan logos digunakan bagi memberikan kefahaman kepada rakyat tentang kepentingan kerjasama tersebut kepada negara. Berikut merupakan elemen etos yang dijumpai pada teks yang pertama. Elemen etos merujuk kepada kebolehan penutur atau penulis untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca melalui kredibiliti, kebolehpercayaan dan cara pembawaan individu tersebut. Contoh petikan ialah yang pertama, saudara, saya sekarang Perdana Menteri. Saya dengar semua pandangan seperti mana saya sebut, anak Melayu itu saya anggap macam anak saya. Sebab itu, saya turun helikopter di IPD, saya tengok ada sekolah rendah agama, saya terus singgah. Melihat kelas, melihat anak-anak, melihat tandasnya, kerana saya dah beri arahan dan kita dah belajar tinggi untuk sekolah pada halaman 8. Petikan kedua, nanti orang komen pula malam ini di ceramah. Itulah kerajaan Perdana Menteri Inspektor Tandas. Saya tidak peduli, panggillah Anwar Inspektor Tandas. Saya berbangga Alhamdulillah kerana sekurang-kurangnya saya kerja sampai di bawah pada halaman 15. Berdasarkan contoh petikan yang pertama, penutur iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim telah turun padang untuk memeriksa keadaan sekolah rendah agama dan perkara ini jelas menunjukkan komitmen dan empatinya terhadap masyarakat, sekaligus mencerminkan sikap prihatin yang mendalam terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai seorang Perdana Menteri. Elemen etos yang kedua dapat dilihat berdasarkan contoh petikan yang kedua, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dengan rendah hati dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Walaupun beliau menerima sindiran dengan panggilan Inspektor Tandas, beliau menyatakan bahawa beliau tidak kisah dengan gelaran tersebut dan bersedia menerima kritikan. Beliau telah menunjukkan sikap yang perlu ada di dalam seseorang pemimpin, iaitu sedia melakukan apa sahaja pekerjaan sama ada kecil atau besar. Bahkan kerja membaiki tanda sekolah demi memastikan kepentingan dan keperluan rakyat terjaga. Seterusnya, teknik retorik yang kedua ialah patos. Patos boleh didefinisikan sebagai keupayaan penutur untuk merangsang emosi para pendengar sama ada turut merasakan simpati, amarah, kecewa, dan sebagainya. Pendengar turut terpengaruh dari segi emosi dan dapat merasakan serta memahami hasrat utama dalam pengucapan yang ingin disampaikan oleh penutur. Contoh petikan dalam teks pertama yang menggunakan teknik patos ini ialah, sebagai contoh, sementara nak tunggu hasil 3 bulan, tidak boleh tunggu begitu. Tanam nak tunggu hasil 3 bulan, dia nak makan apa, yang berada dalam halaman yang kelima. Selain daripada itu, contoh kedua dalam teks ucapan tersebut ialah, kalau dulu kita dengar beberapa pemimpin berleter, orang Melayu malas, nelayan malas dan tidak buat kerja. Tetapi dia tidak pernah tahu macam mana nelayan buat kerja. Tengah ribut dia nak pergi tangkap ikan bagaimana, yang berada dalam halaman yang ke-6. Dalam kedua-dua contoh teks ini menunjukkan bahawa penutur inginkan para pendengar untuk turut merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Hal ini sekaligus telah merangsang emosi para pendengar kerana penutur menggunakan teknik retorik patos ini untuk mempengaruhi emosi para pendengar. Oleh itu, maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan dapat mempengaruhi maklum balas dan juga tindak balas para pendengar selepas mendengarkan ucapan tersebut. Elemen retorik Aristotle yang ketiga iaitu logos. Logos merupakan gaya pengucapan yang menghuraikan hujah-hujah dengan menggunakan bukti, fakta dan dalil yang sah bagi menjelaskan sesuatu perkara atau maklumat supaya mampu menarik kepercayaan pendengarnya menurut Syamil Waria pada tahun 2014.
Berdasarkan contoh petikan teks 1, iaitu kalau pertumbuhan ekonomi kita 10 tahun pertama dan Selangor adalah negeri nombor 1, sebab itu kita cadang untuk kekalkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri sebagai Menteri Besar. Maklumat sahih yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah untuk menyokong keputusannya mengekalkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri sebagai Menteri Besar bagi Kepesatan Ekonomi Malaysia yang kian meningkat. Seterusnya, melalui contoh kedua tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim turut menggunakan maklumat yang diperkatakan oleh Perdana Menteri Jepun tentang pertukaran guru-guru ke negara luar sebagai satu bukti bahawa cadangan beliau untuk melakukan hal tersebut adalah bukan sesuatu yang tidak relevan. Beliau menggunakan maklumat bahawa Tsukuba University Branch Campus juga menggunakan tenaga pengajar luar supaya masyarakat Malaysia berfikiran lebih luas dan menerima cadangan beliau tersebut. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim mengemukakan bukti tersebut bagi mematahkan hujah-hujah masyarakat yang mengatakan bahawa kerajaan tidak menjaga orang Melayu. Seterusnya, saya akan membentangkan teori retorik atas. Penggunaan teori ini dalam teks ucapan WAB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menunjukkan usaha pembicara untuk membina kredibiliti dan kewibawaan moral di mata audiensnya. Sebagai contoh, pada ayat pertama, kita panjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang menonjolkan beliau sebagai individu yang bersyukur dan beriman yang dapat memperkukuhkan hubungan dengan audiens disebabkan berkongsi kepercayaan agama yang sama. Dalam contoh ayat kedua pula, saya telah ulas tentang apa yang disebut culture of contentment. Dapat dilihat pada ayat ini yang beliau mengkritik sikap terlalu selesa dalam kalangan pemimpin. Hal ini jelas mencerminkan kejujuran dan keberaniannya untuk menegur demi kebaikan. Ini meningkatkan lagi kredibiliti pembicara sebagai seorang pemimpin yang berintegriti. Penggunaan etos ini memberi kesan kepada audiens dengan membangkitkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap beliau, menjadikan mesej yang disampaikan lebih berkesan dan diterima dengan baik. Seterusnya, elemen retorik yang terdapat di dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim merupakan elemen patos. Dalam teks ucapan tersebut terdapat unsur patos yang kuat atau daya persuasi emosional di mana penutur telah menggunakan bahasa yang menyentuh perasaan audiens. Sebagai contoh dapat dilihat apabila penutur iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim mengatakan bahawa saya berharap saudara-saudara tidak merasa tertekan dengan hal sedemikian. Di dalam ayat ini, penutur jelas menunjukkan sikap prihatin beliau terhadap penjawat awam agar tidak merasa tertekan dengan liputan tentang permasalahan kerana mereka juga mempunyai hak untuk menyuarakan pandangan mereka. Selain itu, penutur juga mengatakan, ini tekad saya, apalagi akrab punya tekad untuk percaya bahawa dalam ada ketika di mana kita diberikan kesempatan. Di dalam ayat ini, penutur menunjukkan keyakinan serta harapan agar audiens terinspirasi serta lebih yakin dengan tekadnya. Tambahan pula, elemen logos pada dapatan kajian teks 2 dapat dilihat melalui contohnya yang pertama, iaitu yang saya bicarakan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong ialah mengadakan skim bantuan atau melantik seperti seorang sukarelawan yang dibayar oleh pemerintah Singapura untuk pergi ke kawasan-kawasan terutama di kawasan miskin bandar, desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak untuk mengajar bahasa Inggeris. Dapat dilihat bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menindas hujah-hujah tentang tujuannya mencadangkan penekanan dalam bahasa Inggeris bukanlah dengan cara mengambil guru-guru dari Singapura menggantikan guru-guru Melayu untuk mengajar bahasa Inggeris. Faktanya yang sebenar adalah beliau hanya menerima cadangan Perdana Menteri Singapura untuk mengadakan skim bantuan atau melantik seperti sukarelawan yang dibayar pergi ke kawasan-kawasan terutamanya di kawasan miskin bandar, desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak untuk mengajar bahasa Inggris. Tuntasnya,
Teknik retorik Aristotle ini memberikan banyak perspektif kepada para pendengar dan juga penutur. Berdasarkan kedua-dua teks ucapan yang telah kami pilih, terdapat penggunaan teknik retorik Aristotle yang digunakan oleh penutur yang sama, yaitu Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dalam kedua-dua majlis formal yang berbeza konteks ini. Teknik retorik Aristotle yang terdiri daripada 3 elemen ini digunakan dengan berkesan tentunya dalam pengucapan majlis kerana kami dapat mengenal pasti penggunaannya dengan sangat jelas dan sahih. 3 elemen itu termasuklah ethos, pathos, dan logos. Ketiga-tiga elemen ini masing-masing digunakan dalam kedua-dua teks ucapan, yaitu terdapat penggunaan ethos sebanyak 2 contoh ayat, pathos juga sebanyak 2 contoh ayat, dan logos juga didapati sebanyak 2 contoh ayat. Hal ini berlaku masing-masing di dalam kedua-dua teks ucapan yang telah kami pilih. Jelaslah bahawa penggunaan ketiga-tiga teknik ini sangat mempengaruhi keberkesanan dalam menyampaikan suatu ucapan. Buktinya, para pendengar mendapatkan maklumat yang sahih dan dapat merasakan emosi dan hasrat penutur yang sebenarnya.